Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika seseorang kamu itu dijemput menghadiri walimah, maka hendaklah dia pergi. Dalam hadis ni ada arahan daripada Nabi SAW supaya menghadiri walimah bila mana dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bab yang ke-15. Babul amri bi ijabati da'i ila da'wah. Ini bab perintah supaya menerima jemputan orang yang mengajak kepada jamuan. Jadi dakwah di sini tidak kata dakwah mengajak pada kebaikan, dakwah dengan maksud amar ma'ruf nahi munkar, tetapi maksud dakwah di sini adalah jemputan, menghadiri jamuan. Hadis 906. Hadis wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang kamu itu dijemput menghadiri walimah, maka hendaklah dia pergi. Dalam hadis ni ada arahan daripada Nabi SAW supaya menghadiri walimah bila mana dijemput, mana diajak kepada walimah. Dan walimah ni seperti yang telah kita bincang baru ni, itu kenduri lah, jamuan kenduri, khususnya kenduri perkahwinan, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT dan untuk mengisytiharkan bahawa seseorang itu telah berkahwin. Jadi bila diajak maka hendaklah dia pergi. Hukum pergi ini wajib, kerana Nabi SAW menyebut di sini falyatiha, hendaklah dia pergi. Dalam bahasa Arab dipanggil ada lamul amri, liyatiha. Ada lam tu falyatiha, maka falyatiha hendaklah dia pergi menghadiri kenduri tadi. Jadi pergi kenduri ni sama ada makan ke tidak mesti hadir. Kalau orang tu berpuasa, dia berdoa, dia memadai, dia berdoa kepada tuan punya jemputan tadi, tuan punya walimah tadi. Kalau dia lihat tuan rumah tu terasa hati dia tak makan, maka hendaklah dia berbuka. Dengan syarat puasa tu tidak puasa sunat lah. Kalau puasa wajib, dia tidak boleh berbuka. Dan kenduri ni tak kira kenduri perkahwinan ke, akikah ke, kerana jawi ke, ataupun leni orang nak pecing pun ada kenduri ke. Jadi dia kena pergilah, sebab itu walimah tu dia merangkumi juga ursan kana au ghairah. Dalam hadis yang lain ada disebutkan sama ada walimah tu walimah kerana menyambut pengantin baru ataupun jamuan lain, dia kena pergi. Jadi perintah daripada Nabi ni menunjukkan wajib. Jadi tidak boleh tidak, dia kena pergilah. Kemudian daripada hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza du'iya ahadukum, bila salah seorang daripada kamu tu, mana kamu tu diajak. Maknanya di sini Nabi tak kata idza du'itum, bila kamu diajak, tetapi idza du'iya ahadukum, bila salah seorang daripada kamu diajak.
Jadi dalam kaedah dia panggil ta'yin, ditentukan siapa. Maknanya macam kita lah ni, kita diajak mulut dah untuk hadir di jamuan, wajib lah. Kalau itu kata tak wajib sebab tak ada kad. Kad tu hak baru kemudian. Kad tu nak supaya ingat. Ada kad, tak ada zaman Nabi tak ada kad tu. Tapi adanya kad tu satu kemaslahatan lah, supaya orang tu tahu tarikh bila. Siapa dia hak nikah. Jadi wajib tu bila diajak, walaupun tidak ada kad, walaupun walaupun tidak ada kad lah. Lepas tu kalau lah ni di atas WhatsApp kita, lah ni digital belaka, siapnya ada lagu ke apa semua dah. Kita buka tu pun dia tubik. Siapnya video ke apa untuk jamu, untuk menghadiri walimah. Maknanya di situ ditakyin, ditentukan, maknanya dia jemput kita secara khusus. Jadi dalam hadis kata ahadukum, salah seorang daripada kamu, maknanya secara takyin ditentukan, maka wajib. Kalau dia dijemput secara umum, macam dia mari sejik, dia kata apa selamat dah, ajak pergi rumah dia lepas Isya ni, semua pakat pergi dah, tak wajib kita pergi, sebab tidak ditakyinkan kita tu siapa dia. Hadir ni tak kata orang ni orang tu tak. Jadi kalau kata lepas asar ke lepas Isya ke selain naik atau muhamba dah, itu tidak jatuh ke wajib sebab tidak ditakyin. Sebab ada ni kata ahadukum, tiap daripada kamu. Kita rajin lagu tu. Lepas mayasa tu dia kata semua, pandai kita ajak belakang naik atas rumah dah, okey, kita pergi, jadi dia tengok kita. Dah, dia tengok, padahal dia ajak, jadi dia tengok tu macam mari juga. Ada mari juga. Kata orang lagu ni, kata tahulah kita. Tak boleh pakat. Sebab itulah ulama fiqh kata bila dijemput lagu tu dia tidak jatuh ke wajib atas kita. Sebab dia jemput tu secara umum. Supaya juga kita duduk dalam grup WhatsApp ni, dalam fiqh lah ni kan. Kalau dalam fiqh lah ni kena baca lah, WhatsApp tu sebahagian daripada fiqh kita juga. Kita terima jemputan, kita duduk dalam satu grup dah. Mari satu jemputan kata semua ahli grup dijemput hadir ke walimah sekian-sekian. Umur kita tak wajib. Takut-takut dia kata dia pun ada dalam grup. Sebab dalam WhatsApp ni mana tunjuk muka, nama pun tak ada. Kadang-kadang gambar dia tu, gambar profil tu tahu gambar gapo. Gambar bunga lah, gambar anak kucing lah dah. Nama pun nama KKD. Tu 24 macam-macam lah buh, nombor pelik kereta lah, kita tahu mana dah. Jadi bila masuk di sini, bila dijemput secara umum, maka hukum tu tidak wajib. Sebab dalam hadis ni kata idza du'iya ahadukum, bila seseorang tu diajak, jadi seseorang tu tuju pada kita lah secara ta'yin, secara ditentukan secara khusus, maka wajib. Bila tidak ditakyin, tak jatuh ke wajib. Jadi sebenarnya kalau jemput cara umum tu mana tak sungguh lah dah, dia pun tak sungguh mana nak ajak. Jadi bila kita nak ajak tu, tentu dah biar tentu jelas. Kita nak pergi pun biar tentu jelas bahawa kita tu diajak secara khusus. Jadi bila begitu, bila kata ditakyin di sini, maka kalau kita tidak diajak tak lagi. Tak lagi, tak ada. Orang tak jemput kita tu, jangan kita pergi, tak boleh. Wasalah kata kita salah rumah rupanya. Tak ada. Itu sereling. Hadis berikut, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana yaqul syarrut ta'amul walimah yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Hurairah katanya, hak ni orang panggil mauquf, kata-kata Abu Hurairah.
kata-kata Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, seburuk-buruk makanan ataupun seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah yang dipanggil menghadirinya itu orang-orang kaya dan dibiarkan fakir miskin tak panggil. Maknanya walimah ni biasanya buat tepi rumah. Dah. Jadi tepi rumah kita ada belakalah jiran orang kaya, ada rumah besar, dah. Tepi dia tu cek rumah. Lepas tu dia panggil lah hak mari tu dengan kereta besar-besar belaka. Jadi dia rasa apa? Ugah lah. Kalau hak mari tu orang kampung nampak darat, orang miskin ke apa semua, lalu dia pun tak jemput. Jamuan tu adalah seburuk-buruk jamuan. Bila begitu, itu satu alasan untuk kita ni tidak pergi. Sebab itu adalah syarut ta'am, bi'sat ta'am, seburuk-buruk jamuan. Jadi itu menjadi alasan untuk tidak jadi tidak wajib kepada kita hadir. Kerana apa? Kerana maksud daripada jamuan ni kita nak meraihkan pengantin, kita nak zahirkan kesyukuran dan kita nak istihar. Jadi benda ni seperti mana perlu kepada orang kaya, orang miskin pun perlu juga. Lepas tu dari segi jamuan ni sebenarnya hak patut, dari segi logik lah, hak patut kita jamu, hak patut kita belanja, hak patut kita sedekah. Orang miskin, orang kaya tak belanja pun tak apa, kita tak panggil pun tak apa kalau kira-kiranya. Sebab apa? Sebab dia kaya tu. Tetapi bila kita buat walimah di rumah kita, jadi kita ada jiran belaka, ada kaya ada miskin, semua tu kita jemput lah. Kita jemput belaka sebab kerana jiran. Ataupun anak beranak kita ni ada kaya ada miskin, jadi kita rasa ugah nak ajak adik-beradik kita hak miskin. Jadi kita pun tak ajak. Jadi teti dia buat di hotel. Jadi buat di hotel ni, waktu kata kita nak pergi mana, nak pergi hotel ni kena ada baju dia, seluar dia, kasut dia, pakai tak pergi. Jadi kalau orang tu dia buat walimah tu di hotel, tempat-tempat kelas dengan niat untuk mengelakkan daripada orang fakir miskin pergi, tak boleh juga. Tapi kalau dia buat, katalah dia sewa, dia buat di hotel ke di tempat-tempat macam kita lah ni adalah part wedding apa semua tu dah. Jadi kita buat di tempat lagu tu sebagai satu kemaslahatan sebenarnya. Perlu. Sebab kita nak bawah. Jadi kita buat bawah, kita duduk rumah teres. Dah. Ki bawah kita tu orang tak boleh nak tubik masuk. Sebab kita pocok. Kita pocok kemah tu atas jalan. Dah kalau perumahan lagu tu lah. Jadi dah mau kena liung, kadang-kadang jiran tu tak boleh nak pergi mana. Susah pula. Sebab itulah molek kita buat dewan. Jadi bila buat dewan tu kena panggil belaka lah. Orang jiran kita, adik-beradik kita, maknanya kena pastikan jangan ada orang kata perbezaan tu, yang kaya diajak, yang fakir dibiarkan. Jadi kena hadirlah. Kena jamuan tu kena jemput semua, orang kaya dan orang-orang yang miskin. Kemudian kata Abu Hurairah lagi, sesiapa yang menolak ataupun tidak menghadiri jemputan berarti dia telah derhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya ada arahan daripada Nabi supaya kita pergi. Hadis tadilah, hadis 900 Nabi suruh pergi. Jadi Nabi suruh pergi, tiba-tiba dia tidak pergi, berarti dia telah derhaka kepada Rasul dan derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah ni kerana ayat itulah ayat yang kita baca pada minggu yang lalu, ayat yang ke-53 surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'am ghayra nazirina inah walakin idza du'itum fadkhulu. Jadi dalam ayat tu, jangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi melainkan diizinkan kepada kamu kerana ada jamuan, tanpa kamu menunggu waktu dia nak, waktu makan dia tu siap. Maknanya kita pergi
lepas daripada makanan itu siap. Tetapi bila mana engkau dijemput, maka masuklah. Bila orang ajak kita ni, kena terimalah jemputan. Jadi kalau orang itu tidak pergi, berarti dia telah derhaka kepada Allah kerana ada ayat Al-Quran dan juga kerana ada hadis Nabi. Dan difahami juga daripada sini, kalau orang itu dijemput dan dia tahu orang miskin itu diabaikan, maka tak wajib pada dia. Tak wajib pada dia untuk apa? Untuk pergi. Sebab ini salah satu mungkar lah. Maka daripada tu, kalau walimah tu ada mungkar, benda-benda maksiat, maka tak wajib kita pergi. Kalau kita tahu, kita cegah. Kalau kita tak mampu cegah, tak payah pergi. Dan mungkar macam-macam lah ni kalau nak kira mungkar. Nak tepek bedok, pakai baju ketak, pengantin pergi mari dah. Kembali pipi juga dah. Mari bedok tepek ke apa, mari pakai baju ketak, pergi meja tu meja ni. Itu pun satu bentuk mungkar juga. Kan dia pengantin tu duduk berduet, duduk menyanyi karaoke ke apa semua. Itu benar-benar mungkar belaka tu. Tapi tak tahannya, masa kita pergi duduk makan tu tak ada apa lagi. Bawa kita suap, berdegang. Dah. Habis itu bab walimah. Kemudian kalau nak bicara tentang walimah ni, atas kewajipan siapa dia walimah ni? Dalam hadis yang kita baca dahulu, hadis 902, aulim, buatlah walimah. Jadi buatlah walimah tu, kalau dalam hadis sini ada ke tidak? Hadis perkahwinan Abdurrahman bin Auf. Tak. Nabi kata kepada dia, aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun sekadar seekor kambing. Jadi perintah supaya buat walimah itu satu tuntutan. Jadi atas kemampuan seseorang lah, sebab Nabi kata buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Maknanya kalau kamu mampu seekor kambing, buat seekor kambing. Kalau tak mampu, jamul asa. Sebab Nabi pun buat sawit juga, tetapi kena buat. Kena buat walimah dengan qadar walimah. Walimah ni tak semestinya kita pasal kemoh. Kita boleh panggil idal 5/10, 5 hidangan, tak apa dah. Walimah dah tu nak setara mana. Kita mari panggil rumah kita, panggil orang sejik dah, 3 talan dah. Orang-orang kita, jiran kita 2 talan. Padahal walimah dah tu. Tak perlu grand ke apa tu, hak tu wedding of the year tu. Jadi walimah tu perlu berikut kemampuan. Dan perlu tu kepada pengantin lelaki ke ataupun pengantin perempuan, ataupun bapa pengantin lelaki ke ataupun bapa pengantin perempuan. Jadi hak asalnya pengantin lelaki lah. Tapi biasanya budak-budak muda ni dia mana ada pitih, bayar mahal pun dia lepas. Nak ambil tu tak ada. Tapi masa itulah sapok daripada orang tua buat, maka lepaslah. Jadi hak asalnya arah kepada orang yang berkahwin itulah. Sebab hak dia dapat faedah daripada perkahwin dia ke ayah dia. Ayah dia kata aku nikah dulu tak setahun ni mau dah buat bewah, tapi hak nikah dia dah. Jadi hak nikah tu sepatutnya buat walimah, bukan ayah. Tu hak asal dia. Sebab yang mendapat faedah daripada perkahwin ni pengantin lah. Jadi belanja pengantin, belanja walimah kena pengantin. Sebab pengantin tu dapat faedah daripada perkahwin ni. Tapi dalam bab ni kita kena pakai uruf juga. Maknanya adat setempat. Adat setempat ni biasanya ayah lelaki lah. Ayah lelaki. Sebab dia apa, Abi Pitih dia suku tu. Dia gembira sebab dia boleh natu. Dia boleh panggil saya dia gapo semua. Jadi dia pun ada tupai faedah juga. Jadi dalam bab ni dia gapo dah kita pandang-pandang timbal lah.
Pandai-pandai timbang. Kadang-kadang kita boleh, kadang-kadang walimah tu kita ni adat pak kita 2 kali bekwah. Rumah hak puai, rumah hak laki pula. Jadi atas kita lah benda ni uruf. Uruf. Sebab bekwah hak rumah perempuan sebab nak mengambil kira waris dia, jiran dia. Walah bekwah sini. Lepas tu hak rumah lelaki kerana mengambil kira orang hal ini pula. Jadi bila begitu ada keperluan untuk buat 2 kali walimah, kita boleh buat 2 kali. Tapi janganlah menjadi satu tradisi tekan pengantin untuk buat bekwah. Macam setengah tempat tu belanja perkahwinan dia berlaku. Jadi masa ambil gambar tu, gambar pengantin tu tak berapa seri mana pengantin lelaki. Sebab dia berlaku. Cuma agak ke mas kahwin tu 80 riyal ya. Tapi antara 5,000 bagi rumah tu tua lagi. Belanja makan bekwah dia berlaku. Jadi tak berapa ceria senyuman dia tu dalam gambar pengantin. Kemudian ada juga boleh ke tidak setengah orang dia bahas macam mana ni bekwah serentak ni sekali bekwah di tempat tempat dewan tu, hak jatah pun situ, hak puai pun situ, tak ada rumah. Jadi hak tu terpulang lah. Terpulang walaupun setengah orang kata ni mari mana ni bukan tradisi kita. Dah, kena bekwah mau laki sekali mau puai sekali. Ni tiba-tiba serentak. Hak laki pun situ, hak puai pun situ. Mari mana ni? Tak boleh ni. Tak boleh lah kalau ikut adat kita. Tapi kalau dari segi asah dia, bekwah ni sekali tak apa dah. Jadi kita pakat molek tu biasa tu, kita bekwah sekali. Kena bekwah, maknanya kita sewa dewan, pok demo 200, pok kita 200, pakat molek. Lepas tu kata, pok kahwin 300 mana? Demo topak lah. Jadi bahasa tu kena pandai bagilah. Kena ada persetujuan juga. Kalau hak pengantin kata tak apa, hak alik kita, hak alik bini kita, kita cover belakang. 20,000 kita belakang. Tak apa. Dah. Kalau tak boleh, kita bagi. Kalau tak boleh kak, jamu malam nikah tu sudah lah. Lepas dah syarat. Bukan kata tak email tu kelik kena singgah cari roti cana pula. Maknanya itu sudah dikira walimah dah. Kalau kita nikah tu panggil 2-3 orang saksi, dah ada 5 hidangan ke apa semua, adalah bau-bau numih. Tidak gula kambing pun gula naka. Dah. Walimah dah. Jadi syarat sebenarnya tidak kata ketat. Asalkan orang tahu ni bekwah. Sebab kalau lalu berapa ramai nikah, berapa lalu berapa ramai ada kematian, orang tahu. Tidak kata senyap, mati pun senyap, tak ada seperti abuk pun kata. Jadi itu maksud dia supaya diketahui. Kemudian itu cerita nikah. Dalam tertib kitab ni dia ada sedikit lompatan lah. Dia pergi kepada cerita berkenaan dengan wanita yang dicerai dengan talak 3. Dia tidak boleh berkahwin dengan bekas suaminya yang terdahulu, melainkan dia berkahwin dengan suami baru dan berlaku persetubuhan. Dia ada selingan. Lepas pada tu dia ada bab tentang persetubuhan. Ada 2-3 bab tentang persetubuhan. Kemudian masuk pada kitab yang lain, kitab penyusuan. Jadi kita tak sebicara lah apa tertib gitu gini ni, cuma kita bakal baca lah. Tapi lepas pada ni dia ada semula tentang bab perceraian tu, cuma dia selit celah tu. Bapa dia selit ni adalah ada panik kita akan sebutlah. Jadi bab ni belah daripada hadis 908 sampailah kepada 915. Jadi kalau kita perhati molek ni bab dia belah ini ni. Bab ni belah perempuan yang diceraikan dengan talak 3, dia tidak boleh balik kepada bekas suami dia itu, melainkan dia berkahwin dengan suami baru dan berlaku persetubuhan. Bab yang ke-17, bab
ucapan doa ketika bersetubuh. Bab 18 cara bersetubuh. Dah. Bab 19 tidak boleh isteri menolak ajakan suami dia. Bab yang ke-21 menumpahkan di luar. Jadi dia jiru tempat lain. Jadi kalau kita perhati di sini semua ni abwabul jima'. Bab tentang persetubuhan. Jadi maksud daripada perkahwinan orang bakwah gapo-gapo tu nak kau ni lah. Nak kau ni. Jadi seolah-olah tertib ni mengisyaratkan bahawa orang yang sepatutnya mengadakan walimah orang yang mendapat faedah daripada perkahwinan. Faedah daripada perkahwinan persetubuhan itulah. Itu dari segi tertib. Walaupun kita tahu apa ni kesok sikit ni. Dah. Jadi persetubuhan itu penting dalam perkahwinan. Kalau asasnya selagi tidak berlaku persetubuhan dengan suami kedua, wanita tadi dia tidak boleh rujuk kepada bekas suami dia. Dia ada juga jenis gitu, ingat lagi Jadi hadis 908. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atu Rifa'ata al-Qurazi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu 'inda Rifa'ah fatallaqani fa'abatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair innama ma'ahu mithlu hudbati thawb faqala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuqi unsailatah wa yadhuqa unsailataki wa Abu Bakr jalisun 'indah wa Khalid bin Sa'id ibn al-As bil babi yantazir an yu'zana lahu faqala ya Abu Bakr ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Aisyah katanya isteri kepada Rifa'ah al-Qurazi telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteks hadis ni kita kira sebagai konteks mahkamah lah. Konteks mahkamah. Walaupun Nabi tu tak ada mahkamah. Semua tu masjid. Tapi kedudukan Nabi pada waktu tu ataupun kalau mengikut ulama fiqh kata kapasiti Nabi pada waktu tu sebagai hakim, sebagai qadi untuk menyelesaikan kes rumah tangga. Ni kes rumah tangga ni. Isteri Rifa'ah mari jumpa pada Nabi, kata dia, aku dulu ni inda Rifa'ah, aku dulu ni isteri kepada Rifa'ah. Rifa'ah ni dia menceraikan aku dan dia telah memutuskan talak. Maknanya dia cerai tu sampai habis. Cerai sampai habis ni maknanya dia cerai sekali dah. Kemudian dia rujuk. Jadi tinggal dua. Dah. Kemudian dia pun rujuk, dia pun cerai pula. Jadi tinggal satu. Kemudian dia cerai pula, tak boleh balik mula lah. Putuslah. Ataupun macam dia kata aku cerai kau ni 3. Jadi tak boleh nak rujuk. Putus. Kemudian aku pun berkahwinlah dengan Abdurrahman bin Zubair. Jadi nama ni sebut dia sebab ni bukan kes nak ngumpat ni. Ni kes mahkamah. Nak menyelesaikan kes. Kes diangkat kepada Nabi. Jadi kena detail lah nama orang tu orang ni. Jadi bukan kata saja nak main buang dengan Nabi. Tak. Sebab Nabi dia mari. Litahkuma bainan nas, untuk kamu hukumkan di antara manusia fima arakallah, dengan apa yang Allah SWT wahyukan kepada engkau. Jadi mari sahabat jumpa Nabi, cerita tentang masalah perkahwinan dia. Dia ceritalah dia nikah dengan suami baru ni Abdurrahman bin Zubair. Dia kata aku duduk dengan dia tu supaya renda kain, ujung kain. Ujung kain tu ni lah. Gitulah ujung kain tu. Jadi itu orang panggil bahasa kinayah. Bahasa berlapis. Maknanya tak boleh nak pacak tiada lah. Jadi ada masalah ni lah, ada masalah sakit tua lah kita kata. Duduk dengan dia tu macam renda kain. Tak boleh nak buat gapo. Jadi Nabi kata, mu nak klik semula pada Rifa'ah ni. Dah, pesing-pesing ni. Wa'lasah lah. Dia wa'lasah. Ada ulama kata, saja je dia wa'lasah pada Nabi.
Dia tak kenal pun dengan tok lelaki baru ni, cuma dia buat alasan tak jalan dengan tok lelaki baru. Jadi Nabi kata jangan, tak boleh klik semula. Sehinggalah engkau merasai kemanisan madunya. Dan dia merasai kemanusiaan madu engkau. Maknanya maksud daripada Nabi di sini berlaku dukhul, berlaku persetubuhan. Jadi kena masuk. Syarat berlaku persetubuhan ni dia kena tergelar hasafah. Kepala tu. Hasafah tu dia kena tergelar. Jadi dalam bab fiqh ni, kepala tu dia suka tak. Kalau nak menentukan wajib mandi ke tidak, dia kena taghyibul hasafah, tergelar. Kalau tak tergelar, tak wajib. Begitu juga nak sabit hukum hudud, kena tergelar juga. Dah. Supaya ni dalam menentukan perempuan ni dia balik kepada asal suami yang terdahulu, dia kena tergelar juga. Lepas tu kalau orang tak ada kepala, qadar dia. Qadar dia. Ni fiqh lah. Jadi ada kepala tu, ada Tuhan buat lagu tu. Dia kait belaka dengan hukum. Kalau tidak payah nak nentu tu. Bawa kena muncul. Tak boleh. Jadi Tuhan buat itu ada maksud dia. Jadi kena sabit. Maknanya kamu menikmati lah. Ada persetubuhan tu, barulah kamu bila berlaku persetubuhan tu cegah, habis ada boleh semula kamu nak balik kepada rifa'ah. Itu maksud dia. Mana kalau orang nak ambil cara Cina buta ni, maksud Cina buta tu maknanya pak sanggup lah cari yang paling udus sekali. Dah. Cari paling udus sekali. Sebab biasanya dia boleh hak baru ni tak ingat dah hak lama. Muka hak baru ni juru. Dah. Mula-mula kata mu tolong nikah dengan bini aku. Dah. Mu jangan pegang dia. Dah. Lepas tu mu cerah lah. Aku nak balik semula. Tak boleh agak lagu ni. Tak boleh buat. Dari segi fiqh pun, dari segi hadis dalam agama pun tak boleh. Kita suruh orang tu nikah dengan janda kita sebab kita nak klik semula. Sebab kita nak klik semula, nak buat cara hela. Masuk Cina buta tu cara hela. Maknanya tak berlaku persetubuhan, tak boleh. Dia kena berlaku persetubuhan. Lepas tu nak cerah lah. Cuma jangan sebut ketika akad. Tak boleh. Dah, tak boleh. Kalau pakak dengan janda, dia tak jadi kena dengan suami baru ni. Suami baru pakak dengan tok lelaki, bekas tok lelaki, dua-dua tu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melaknat orang yang buat helah cuba untuk menghalalkan isteri ni kepada suami yang terdahulu. Jadi hak upah pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Sebab perkahwinan itu tidak dibina atas dasar maksud syarak. Sebab kita bicara dah baru ni, maksud perkahwinan mengikut syarak, kita nak mendapat ketenangan, nak dapat mawaddah, kasih sayang, nak dapat anak rahmah, kita nak tenangkan jiwa kita, dah. Kita nak atur urusan kehidupan kita, kita nak meneruskan zuriat, dah, supaya ramai umat Nabi Muhammad gapo semua ni, dah. Kalau nikah ni nak cerai gapo semua ni, nikah suka-suka. Sebab itulah Tuhan laknat. Jadi syarat di sini dia kena berlaku persetubuhan. Jadi berat lah. Berat lah sebab apa? Sebab itulah Tuhan we warning at-talaqu marratan. Tolak ni 2 kali. Maknanya tak boleh buat main dengan tolak ni. Tolak nak rujuk, tak boleh. Sekat 2, kamu kena beringat ada sah lagi. Mu nak pegang dengan kemah molek dengan cara baik ke, ataupun nak lepas cara molek. Jadi maksud daripada perkahwinan ni, kita selalu dengar khutbah, maksud dia nak muasyarah bil ma'ruf. Kita nak melayani isteri kita dengan cara yang baik. Jadi cuba cerah ni bila tak boleh nak gilah, tak rasi, tak sekung, lepaslah. Sebab kemaslahatan yang kita nak daripada perkahwinan itu tidak tercapai. Bila tak tercapai, maknanya kita rasa
tak boleh pergi dengan bini kita ni. Payah kita nak makan go tu, nak makan go ni. Tak. Jadi banyak kala tak apa kena. Tapi orang ni kalau dia nak cari perbezaan, boleh cari perbezaan lah. Orang kata carilah persepakatan. Tapi lah orang kan. Tak. Bila tak rasa gak cerah. Jadi cerah tu tak apa. Bila kita kita tidak dapat menegakkan hukum Allah dalam bab perkahwinan, kita boleh cerah. Tapi kalau kita cerah kerana melanggar hukum Allah, tak boleh. Kalau kita cerah kerana tak dapat jaga hukum Allah, akan boleh cerah. Mana je? Perbezaan antara niat sembahyang dan niat tolak. Sebenarnya dalam niat sembahyang, kalau kita niat 3 rakaat, 4 rakaat, dia kena buat 4 rakaat, 3 rakaat. Dia pada niat. Tapi dalam tolak ni kita sebut 3 tu tak jadi. Bukan satu, bukan pada perlakuan. Kenapa boleh jadi perbezaan ni? Lagu mana semaya? Sembahyang kita sembahyang niat 3 rakaat maghrib. Maka kita kena buat 3 rakaat. Ya, kita suruh 4 rakaat saja. Tapi dalam tolak ni dia tak ikut pada perlakuan, tapi dia ikut pada perkataan. Aku tolak kamu 3, maka jadi 3. Dia maksud aku tolak 3 tu mana dia nak putus terus. Tak boleh balik semula. Jadi mengapa dia tak ikut pada perlakuan? Sebab tolak ni dia lafaz. Kan tolak ni lafaz. Kalau dia niat dalam hati, tak jadi. Dia tengok bini dia, aku ceramu dalam hati dia. Aku ceramu, tak jadi. Dia kena lafazkan. Jadi semaya dia terdiri daripada niat, ucapan dan perbuatan. Tapi tolak ni dia perbuatan, lafaz. Jadi lafaz dia tu, dia kata aku nak cerah kamu 3. Dia kata dengan jelas 3. Jadi putus 3. Sebab 3 tu tanda kepada putus terus, tak boleh rujuk. Tapi kalau dia niat sekali, tak boleh rujuk lagi. Maknanya dalam peraturan perceraian ni, bilangan tu dia ambil kira bila dilafazkan. Aku cerah kamu 2 jatuh, berbaki sah. Kalau cerah 1, ada lagi 2. Maksudnya kalau dia seorang tu ucap dengan aku lafazkan, aku cerah kau dengan 3, maksud dia tak boleh terus dah, tak boleh balik dah. Bercimna kali dah. Dia tak ada peluang untuk rujuk. Tapi itu tolak bid'ah lah, salah. Tidak ikut sunnah. Sebab ikut sunnahnya tolak dalam satu dengan sekali lepas dalam suci yang tidak disetubuhi. Kalau malam ni dia bersetubuh, esok cerah, dosa. Dosa tu. Sebab kalau lekat benih, nengulah kawan ni kena edah lama tu. Sebab edah dia tu dia kena tunggu melahirkan anak, jadi menyusahkan wanita. Lepas tu lekat sabit ubur lah, sabit. Kalau kata tak ada mana perut suci, tak ada benih. Jadi mereka berdua tu kira tak ada gapo-gapo. Sekarang ni bila ada benih, tak. Jadi ada tanggungjawab perah anak tu pula lah, balas pula situ. Tutup orang ni nak perah ni tak si perah. Macam-macam badi nak perah, sah juga. Hak badi tak si perah pun sah juga. Sebab itulah dia kena, dia panggil tolak sunni ni, tolak mengikut sunnah yang diajar oleh Nabi dalam suci yang tidak disetubuhi. Tolak waktu haid pun dosa, tolak dalam suci yang disetubuhi pun dosa juga. Jangan terlebih main. Sebab itulah kalau undang-undang kita lah ni dia buat tolak kena cerah di mahkamah. Nak cerah sebab kita cerah ni dengan rasional, ada sebab. Jadi bila kita nak cerah dengan bini, memang tentu kita nak cerah supaya kita tak nyesal. Kena mikir warah. Walaupun kita kata kuasa untuk menceraikan ada pada suami, tapi dia tak boleh bertindak mengikut kehendak dia. Jadi bila cerah di mahkamah tu, hakim boleh tanya, dah benar kau nak cerah ni sebab apa? Gini. Semalam tidur kau?
Dakak oh. Oh dakak. Dakak setara mana? Berlaku persetubuhan. Mandi pagi tadi. Akhirnya kata tak boleh. Bukan nak cerah ni. Kalau cerah ni, tak sah dah. Tak sah dah. Rasa, tak boleh dakak dia. Kalau duduk dakak dengan tak khabar lagi kak, bukan nak cerah ni. Jadi, perkahwinan tu dia kena semok balik. Jadi sebab itulah ada peraturan bercerai di mahkamah ni, hakim boleh tanyalah. Sebab apa nak cerah? Berlaku persetubuhan kau tidak dalam tempoh terdekat ni dah lan diterahik kau tidak. Jadi hakim tu berhak tanya wanita. Dia tak boleh kata tu hakim tanya kita pula benda-benda lagu ni. Ada sebab Tuhan buat kejadian dalam tubuh manusia ni ada sistem haid gapo semua ni, bukan setakat talih nak mayat. Bukan setakat tak boleh semaya, tak boleh puasa, tak boleh bersetubuh, cerah pun tak boleh juga. Tapi akad nikah dalam keadaan haid tak apa. Tak apa. Tapi orang kita ajar juga sebab nak nikah dia sejik. Ajar juga tarikh. Benar tak payah. Tapi maksudnya bukan semudah tu nak bercerai. Ada syarat dia. Dia cerah ni ulama kata macam pintu kecemasan lah, pintu exit. Kalau kita pergi supermarket tu, pintu masuk tu luar ada. Tak payah kita tolak, dia buka sendiri. Dah. Masuk tu sejuk lah. Lepas tu kalau kita paruk, carilah pintu kecemasan kecil. Dia ada lampu tanda. Dah. Lepas tu nak tolak tu bergerak. Situlah ibarat perceraian dalam Islam. Perkahwinan dalam Islam. Kena buka mudah. Orang nak berkahwin dia mudah. Macam-macam skim ada. Dah. Kalau boleh masjid ni ada pula, ada juga skim. Hak mana anak bujang nak nikah, cek dulu dia kemampuan gaji setara mana, kita pun beri bantuan pada dia. Contoh. Dah. Jadi permudahkan jalan untuk perkahwin dia. Hak cerah ni dia pintu exit. Maknanya kepada orang perlu paruk nak menyelamatkan diri dia daripada melanggar hukum Allah Ta'ala, maka bolehlah dia guna pintu kecemasan tu. Dia bolehlah dia bercerai. Bukan kata tak ada. Kalau agama lain nikah di tempat dia, di gereja, di kuil dia, dah di ketik dia. Tapi nak cerai dia kena file di mahkamah. Kena pergi pak sivil. Dah. Macam Hindu kan. Hindu nak beli kondeko tu macam-macam upacara tu sami tu berapa kali mari tanda tarikh ke apa semua ejah dah. Tapi bila nak cerah kena pergi di mahkamah. Jadi hak Islam ni maknanya di sini Islam ni dia lengkap sebab dia tahu keperluan orang. Sebab Allah Ta'ala yang cipta manusia, dia buat undang-undang tu sesuai dengan jiwa manusia, dengan fitrah manusia, dengan keperluan manusia. Jadi bila ada perkahwinan ada perceraian. Sebagai jalan keluar untuk selesai masalah. Bukan kata tak ada pintu nak tubik, lemah sekok gitu. Tak boleh, dia kena ada buka. Jadi kepada orang perlu lah. Bukan kata tak ada langsung. Jadi syarat yang ditetapkan oleh Nabi kena berlaku persetubuhan. Jadi maksud daripada madu tu manis lah, sedap, lazat. Nabi gambarkan kelazatan tu maksud dia. Kelazatan itu terhasil. Kemudian wujud dia kata ala tasma ila hadhihi, tak dengar ke mana dia ayat lerah ni. Mana dia cerita pada Nabi ni, sebab dalam bab ni bila nak cerita masalah kita kepada hakim kena sebut dengan jelas lah. Jadi ahli hakim tanya dengan jelas, ahli pihak yang mengakad kes ni pun kena sebut dengan jelas. Cuma Nabi guna bahasa kinayah ke apa semua ni sebab orang maklum dah. Jadi tak kira lah kita nak kecek terbuka belakang kata boroh sangat dalam bab ni. Kalau kita faham dengan sekadar isyarat, pandai dah lah. Tak perlu kita nak ayak gini-gini, tak perlu. Pandai dengan isyarat. Dan isyarat ni orang kalau bab ni mudah-mudahan nakak. Dah.
Kemudian hadis 909 tu lebih kurang lagu tu jugalah. Tapi kita simpanlah untuk minggu depan. Setakat saja apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.